Assalamualaikum, saya Cik Razali dan anda sedang menonton The Streets Tanah Airku. Dan untuk episod kali ini, saya telah pun menjejakkan kaki di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei. Silap. Kami telah pun sampai di Masjid Tengah Patani, Thailand. Masjid, kat mana ni? Sebenarnya inilah dia Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu. Kat sini kita boleh tengok masjid dari seluruh dunia. Apa kata kita teruskan penggembaraan kita. Memang menarik lah dekat Taman Tamadun Islam ni kan. Nampak kat belakang ni kita dapat tengok The Great Mosque dekat Niger kan. Dekat sini dia ada 23 buah masjid dari 21 buah negara. Kalau kita nak tengok semua seni reka dia, memang dekat sini lah tempat dia. Dan dia punya skala pun tepat. Jadi kita boleh tahu saiz dia lah kan. Lokasinya terletak di Pulau Wan Man, Kuala Terengganu yang sebelum ini tidak berpenghuni dan dipenuhi hutan nipah. Dan kira-kira 65% pembinaan menggunakan kepakaran tukang tempatan, manakala selebihnya menggunakan khidmat pakar pertukangan profesional dari luar negara. Masjid Muhammad Ali di Mesir. Yalah, bukan semua kita tu beruntung kita boleh pusing satu dunia tengok semua masjid ni di negara dia yang masing-masing kan. Inilah dia salah satu peluang untuk kita tengok masjid dan menikmati keindahannya di satu taman. Di sinilah. Taman Tema ni merupakan salah satu projek pembangunan wilayah ekonomi Pantai Timur. Pembinaan kincir air ini banyak merujuk kepada kincir air masyarakat Islam Syria dahulu kala yang menggunakan teori Al-Jazari. Nasib baik kita boleh lagi tengok macam mana keadaan dia kan. Sebenarnya memang macam ni lah. Semua replika ataupun semua monumen kat sini ni memang dia akan ikut seni reka dia yang betul. Sebaik mungkin lah. Jadi jika anda meminati seni reka bentuk kebudayaan Islam, taman ni sememangnya tempat libur yang sesuai untuk anda. Cantik kan? Ingat tak? Dulu kat Turki kita pernah sampai kan? The Blue Mosque kan? Ni dia nama dia Masjid Sulaiman di Turki. Kat sini pun arkitek-arkitek yang membina masjid-masjid di sekitar Taman Tamadun ni semuanya bukan daripada Malaysia saja, ada yang datang dari luar negara. Dah mengambil masa 3 tahun untuk menyiapkan Taman Tamadun Islam ni. Dia datanglah tengok. Memang menarik. Wow. Pulau Warisan River Cruise merupakan satu lagi tarikan kepada pengunjung Kuala Terengganu. Anda berpeluang menyusuri Sungai Terengganu dari terusan Pulau Warisan ke Masjid Kristal di Pulau Wan Man. Bestnya macam inilah keadaan dia. Hari pun dah tak terlampau panas, angin dia pun best. Dan kita dapat tengok tempat-tempat yang penting, tempat yang menarik di sekitar Kuala Terengganu ni. Contohnya kat belakang tu, nampak tu? Nampak macam ada pembinaan kan, macam nak buat jambatan kan? Tapi tu bukan jambatan yang sembarangan jambatan. Itulah dia. First drawbridge kat Malaysia, Kuala Terengganu drawbridge yang seumpamanya macam tu. Yang boleh buka tutup yang bagi kapal lalu tu kan. Yang macam Fast and Furious tu. Nampak dia tengah bina tu. Tak lama lagi akan siap tu. Yang pertama di Asia Tenggara. Dalam pelayaran selama sejam ni, banyak kita dapat tengok kampung nelayan seberang Takir dan Pulau Duyung. Kita dapat tengok dermaga tempat orang buat bot. Dan kita dapat lihat sisi lain Masjid Kristal. Memang cantik ambil gambar. Ni belah ni semua pun kita boleh lalu juga. Nampak bot-bot nelayan semua. Ni semua kampung nelayan kat sini kan. Tapi kali ni kita tengok daripada sini je lah kan. Kita lalu je kan. Kalau nak pergi ke sana, nak melawat kat sana pula, kita kena ikut jalan darat pula. Ada juga pelayaran malam. Ni lagi menarik sebab anda boleh menikmati makan malam dengan hidangan lauk pauk tradisi Pantai Timur. Pakej ni memang terbaik. Sebab dia buat bot kan. Tak apa. Memang style tu. Tinggal antara satu-satunya masih tinggal lagi boat maker kat sini kan. Wow, cantik kan. Pulau Warisan River Cruise ni mula beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 7 petang setiap Isnin hingga Khamis saja. Manakala pada hari Jumaat hingga Ahad bermula dari pukul 9 pagi hingga 7 petang.
Terletak di tepi muara Sungai Terengganu di Pulau Duyung, tiada siapa menyangka di satu sudut, di sebalik rimbunan pepohon, wujudnya sebuah rumah tamu berciri tradisional. Pulau Duyung ni memang terkenal dengan aktiviti-aktiviti seni dia. Salah satu tarikan utamanya, terutamanya di golongan painter ataupun artis, ni dia, Awis Yellow House. Dia sebenarnya chalet dah wujud selama 41 tahun. Dan katanya semua painter terkenal dari seluruh dunia lah, kau datang kat sini pun akan menginap di sini untuk dapatkan inspirasi kan. Jadi kita akan jumpa Puan Rohani, dia salah seorang tokoh aktivis seni di Pulau Duyung ni. Nampak ni, artis residency at Awis Yellow House. Hello Puan Rohani, how are you? Apa khabar? Sihat Pertama, Alhamdulillah. So, first kali saya masuk, saya tengok tempat ni memang cantik. Inilah dia Puan Rohani. Kau nak tahu cerita yang lebih pasal Pulau Duyung, aktiviti-aktiviti seni kat sini, pasal Awis Yellow House sekali, inilah orangnya. Saya ingat yang saya kahwin dengan orang sini. Saya tak mau cabut akor dia dari sini sebab nampak sesuai duduk sini. It was a community, tempat yang seimbang dengan kehidupan tersendiri di Pulau Duyung, dengan air di sekitar, dengan motor nabang saja untuk datang. Motor nabang is a ferry ya. Okay, yang dia tambang Tuk. untuk dia ulang alik tu Ya. Dari luar, struktur binaan berasaskan kayu nibung ni kelihatan seperti rumah tinggal dengan helaian dedaun kering di lantai kayunya. Namun, persepsi pengunjung pasti berubah setelah masuk ke dalam rumah tamu ini sendiri. Yang kita nak satu tempat macam di mana burung jalan, boleh jumpa satu dahan untuk tempat berehat. persinggahan je lah. Singgahan. So macam mana boleh tempat ni dikait rapat dengan seni dan artis dan painter? Macam mana diorang boleh datang sini? Dan jadi ceritanya ada artis akan datang duduk sini, ambil ilham, melukis. Macam mana? Sebab desain rumah itu dibuat dengan jiwa seni. Ambil yang mana saya suka, yang artistik, yang seni dari sini dan guna untuk jadi desain dia. Minat yang mendalam dalam dunia pelayaran dan pembuatan bot menemukan wanita Perancis ini dan jodohnya Pak Awi yang juga pemilik Awis Yellow House. Wah, menarik kan kisah mereka? Tapi secara jujurnya, saya segan bersembang dengan Puan Rohani sebab Puan Rohani lebih menghargai dan lebih tahu pasal sejarah dan seni negara kita ni daripada kita yang dilahirkan di sini. Jangan kata begitu. Kenapa jangan kata begitu? Sopan sangat. Oh ya ke? Betul. Saya cuma ikhlas. Saya ikhlas. Saya cuma nak menyarankan kepada semua orang hargai kita punya seni, kita punya budaya, kita punya tanah air. Okay? Terima kasih. Boleh tak Puan Rohani bawa kita tunjuk jalan-jalan, tengok ruang kat sini, nampak macam cantik. Ya, boleh buat secara impromptu. Ya, Oh, boleh. Secara ringkas. ini the painter yang buat residensi. Contoh ni letak di sini, installation dia untuk raikan tetamu dia. Wow. Pelukis-pelukis. Struktur penginapan kecil ni dibina di atas kawasan paya bakau Sungai Terengganu menggunakan kayu yang kukuh. Atapnya juga mengekalkan ciri kemelayuan dengan bumbung daun nipah atau atap senggora. Pada siapa yang ingin rasa sendiri suasana kehijauan dan kedamaian, bolehlah datang ke sini. Kedudukannya cuma 7 km dari bandar Kuala Terengganu. Kota Lama Duyung merupakan peninggalan rumah lama yang reka bentuknya mirip sebuah istana kecil Raja Melayu. Oh, sihat Hai. Thank you. Oh, tapi sekarang ni dia dijadikan galeri dan sebahagian daripada Duyung Art Festival Dibina pada tahun 1929 dan siap setahun selepas itu oleh seorang hakim bernama Datuk Bijasura atau nama lainnya Nik Muhammad bin Hussein. Bawah kita ada Hindu, ada Greece. Sini agama Islam yang penting di kawasan yang menyambut kita dengan bismillah. Yang convenient untuk orang. Dari sini boleh baca, dari sini boleh baca. Patutlah dia ada balance dia, dia ada simetri dia. Ya. Jika kita lihat pada pagar konkrit dan tiangnya, memperlihatkan seni bina Mesir. Jadi anda pasti teruja melihat ukiran kayu yang dipengaruhi seni reka dari pelbagai negara. Kalau orang mari meminang, boleh tengok orang di bawah. Ini yang pintu untuk anak dara dikata. Oh, dia duduk sini dia tengoklah siapa nak masuk Minang kan. Personal experience. Oh ya.
Jadi Puan Rohani, terima kasihlah banyak-banyak kerana meluangkan masa, kerana menceritakan sedikit pasal sejarah dan seni Pulau Duyung ni. Saya yang terima kasih kerana saya dapat peluang mencerita itu. Kerana mungkin seni yang pernah hidup di sini akan hidup semula kerana aktiviti orang muda itu. Lokasi seterusnya, saya nak pergi ke satu acara di Pulau Duyung. Bermacam aktiviti yang kita boleh lihat di sini. Dan sekali serbu, boleh cecah ribuan pengunjung dalam satu-satu masa. Setiap tahun dia ada satu acara yang memang disambut secara besar-besaran di Pulau Duyung ni. Duyung Art Festival. Tahun ni adalah tahun ketiga dia dah ada Art Festival ni. Yang menariknya, satu lokasi dia. Dia buat dekat JT je, nampak tu semua keluar sana tu. Yang kedua, dia menggabungkan usaha ataupun tenaga seni daripada yang muda sampailah yang tua. Maknanya anak-anak muda punya art pun diambil dan perusahaan-perusahaan kecil pun macam Wow, Hengkuang, apa semua pun ada juga. Nak tengok macam mana? Jom kita lepak sini sampai malam. Terkenal dengan budayanya yang tersendiri, penduduk Pulau Duyung sangat kreatif dalam menjayakan acara tahunan ini bagi menarik minat pengunjung untuk sentiasa berkunjung ke sini. Dengan saya sekarang ni ada Nick. Jadi Nick lah akan ceritakan segala-galanya pasal Duyung Art Festival ni. Boleh dikatakan Nick yang mulakan Duyung Art Festival ni . Kita lah lebih kurang sih, tapi bukan saya seorang lah. Yalah. Ia adalah komuniti semua. Duyung Art Festival untuk tahun ini adalah edisi ketiga di mana kita mengetengahkan tema dan warisan budaya negeri Terengganu. Kita menghadkan semua vendor-vendor berpakaian Melayu tradisional. So ni kena lah ni. Yes, ya. Sebab kalau kita katakan Art Festival pun biasanya kita akan tahulah kalau Art Festival kat KL tu lain macam sikit. Dia lebih kepada benda-benda yang zaman sekarang dan yang moden. Tapi yang sini yang saya perhatikan, yang saya nampak, dia ada gabungan yang lama-lama mungkin pun ada nampak kat luar tu ada makcik-makcik buat wow tu pun ada lagi. Yang buat-buat dengan daun-daun mengkuang pun ada lagi. Dia itu yang unik ni pasal Duyung Art Festival ni. Acara ni adalah platform yang terbaik bagi mencungkil potensi di kalangan belia tempatan dalam melahirkan anak negeri bebas dan bijak berkarya. Ia juga sejajar dengan usaha mengetengahkan bakat terpendam di kalangan anak muda menerusi cara yang lebih santai. Inilah sebahagian tujuan daripada Duyung Art Festival ni kan. Sebelum orang tu lupakan generasi-generasi macam kita ni, lupakan semua benda-benda ni. Sebaik dia diterapkan masuk dalam Duyung Art Festival. Sebab ni pun art sebenarnya. Sebelum art-art kita yang zaman sekarang yang kita kenali semua ni, ini sebenarnya seni. Sebab dia seni pembuatan tangan. Ianya juga dapat mengajar anak kita untuk meneroka potensi diri agar menjadi seorang pewaris seni warisan tanah air dalam bentuk tradisional maupun kontemporari. Jalan Emas ni memang saya selalu dah dengar dah. Ada tak cerita atau sejarah di sebaliknya? Jalan Emas ni dia salah satu makanan istimewa Terengganu, dalam makanan diraja. Dan juga buat hantaran kahwin. Kalau orang kahwin dengan orang Terengganu, dulu dia akan ada salah satunya Jalan Emas. Dipanggil buat kuih 4 mangkuk, dia akan bagi dalam satu bulan tembaga, dia akan letak 4 jenis kuih. Salah satunya Jalan Emas. Itu diwajibkan ada. Diwajibkan ada. Diwajibkan ada. Untuk Jalan Emas, emas jemput, akok dan juga kalau Terengganu panggil lagi satu tu kuih namanya buruklah sikit, taik itik. Pengunjung bakal merasa teruja dengan konsep dan suasana di Duyung Art Festival yang ditampilkan ni. Serius cakap, memang cantik. Pengembaraan The Streets Tanah Airku diteruskan lagi ke sebuah kedai makan yang sering meriah dengan pengunjung. Lokasinya terletak di Jalan Air Jernih, Bandar Kuala Terengganu. Wow, ramainya orang. Orang kata kalau restoran ramai orang ni, makanan dia tentu sedap. Okey, satu hari kita dah penat berjalan, malam ni kita berehat jap, kita makan jap. Inilah dia restoran dia, Sirap versus Soda. Macam mana menu dia? Jom kita masuk tengok. Anda boleh try Sirap versus Soda kalau dah sampai di Kuala Terengganu ni. Kedai ni dibuka setiap hari pada pukul 4.30 petang hingga 12.30 malam dan ditutup setiap hari Jumaat. Menu dia kat sini memang unik, memang menarik. Dia ada makanan lokal yang betul-betul lokal selera orang Terengganu punya. Contohnya macam nasi goreng ikan tongkol dan bermacam lagi, dan western. Western dia pun unik juga. Nama dia tu yang pelik.
Contohnya dia ada Avengers Mixed Grill. Lepas tu dia ada Fast and Furious Chicken Chop. Jadi saya suka kambing, saya order lamb shank. Kata akak tu dia belum bagi nama lagi. So kita bagikan dia nama. Saya namakan ni Toss Lamb Shank. Seperti nampak macam toss hammer kan. Air dia, signature drink dia. Sirap soda. Dan nama kedai pun sirap versus soda. Inilah air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesiapa yang ingin adakan jamuan besar-besaran dengan family atau nak raikan sambutan hari jadi, inilah tempatnya. Jadi, kalau sampai Kuala Terengganu nak makan local food ke, nak makan western food yang unik sikit, ingat ni. Sirap versus soda kat tengah-tengah pekan, nama dia Jalan Air Jernih. Singgah, try datang. Memang terbaik, takkan rugi. Untuk makan? Okey, sekarang kita pergi meninjau Duyung Art Festival pada waktu malam pula. Dekorasi kreatif seperti mentol yang digantung sepanjang tapak jualan atas jeti ni memang cukup menarik. Sekaligus menghidupkan lagi suasana pada waktu malam. Wow, stylenya. Hai, Assalamualaikum. Smart kan? Bila kita pergi tempat-tempat macam ni, souvenir kita nak cari yang macam ni, yang unik-unik, yang ada identiti dia sendiri kan. Duyung Art, semua buat sendiri ni semua ni? Harga orang buat sendiri lah. RM15 Boleh. Angkat ni lah. Angkat ni satu. Memang banyak lah arts and craft kat sini lah. Yang paling best sekali semuanya craft-craft tempatan kat sini dan hasil tangan orang sini sendiri. Itu yang menarik tu. Program yang berlangsung selama 3 hari ini memang lain dari yang lain. Di festival ni, 60 usahawan yang mengambil bahagian perlu berpakaian ala-ala nelayan. Manakala peniaga wanita pula perlu berkain batik. Berkonsepkan Anok Teranong, program ni mengetengahkan hasil tempatan seperti seni foto, lukisan, kraft tangan, arca, muzik di samping aktiviti persembahan kesenian. Ni, yelah belakangan ni saya ada sedikit lah masalah. Saya ingat nak mandi bunga kat sini boleh? Tapi ni air minum. Oh ya kan, ni air minum ke? Saja je buat lawakan. Sebenarnya nampak macam datang sini macam nak nampak macam ada keadaan yang macam lain macam kat sini. Tapi sebenarnya dia air minum je. Air apa ni? Naklah satu. Ni sini. Sini minum ni. Oh ni lah air dia. Nampak ni lah kita dah sampai dekat penghujung dah jeti dekat belah sini. So kita dah penat jalan 40 semua. Kita lupa santai minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sedap. Dia tak terlampau manis. Air manis tak elok sangat. Duyung Art Festival pada tahun ni telah berjaya mendapat sambutan menggalakkan dan dikunjungi lebih 5,000 pengunjung berbanding tahun sebelumnya. Festival seumpama ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan di samping menjadi salah satu aktiviti atau daya tarikan pelancong sempena Tahun Melawat Terengganu 2017. Sambunglah, jangan berhenti. Sambunglah. Sambunglah. Sayang tak ada drum set je. Ada boleh dah. Join Ni ada apa ni? Wow. Kan dah cakap ada macam-macam benda yang berseni kat sini dan benda yang untuk mengembangkan minda kita ke arah yang betul. Dia ada macam-macam lah. Ada makanan, minuman. Macam kita cakap tadi, buku pun ada juga. Sempoi ni. Pelbagai acara dan tarikan telah disusun bagi menarik pengunjung untuk ke festival yang unik dan mempunyai daya seninya yang tersendiri. Kesimpulannya, pengembaraan saya di Terengganu memang terbaik. Terutamanya Duyung Art Festival 2017. Nampak ni, dia punya lokasi memang unik. Sepanjang-panjang jeti ni ada je aktiviti, ada je benda-benda menarik yang dijualan. Jadi kalau korang nak datang, kena tunggu tahun depan lah. Di antara bulan 4 dengan bulan 5. Duyung Art Festival di Pulau Duyung. Sampai di sini saja episod untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Tetapi sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia Terengganu dan juga Hotel Sri Malaysia kerana menjayakan rakaman kami sepanjang kami di sini. Saya Cik Razali. Anda sedang menonton The Street Tanah Airku. Ingat, jangan jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum. Come on, sing it! Tahu cintamu padaku teguh, aku peduli cara dan tingkah lakumu. Aku takkan pergi jauh dari sisimu. Dengan kasihku serahkan segala kepadamu. Serahkan segala kepadamu. Dan ku serahkan segala padamu. Dan ku serahkan
serahkan segala